Okay, so now cikgu nak review sikit pasal getah. Okay, kalau tengok dalam buku awak, dekat tengah-tengah ni adalah zarah getah yang dilindungi oleh protein membran. Okay, protein membran ni sebenarnya dia bercas negatif tau. So, bayangkan dalam satu bekas ada getah. Getah yang kita toreh daripada pokok tu kan dalam bentuk cecair. Okay, bayangkan dalam satu cup tu ada getah. Getah tu bayangkan dia tu macam bulat-bulat macam ni lah. Okey, macam ni. Kat luar ni semua air. Okey. So, dalam ni adalah zarah getah yang dilindungi oleh protein membran. Protein membran tu bercas negatif. So, bayangkan dalam satu bekas mesti ada banyak molekul getah yang dilindungi oleh protein membran. Bila protein membran tu bercas negatif, katakanlah ni sebiji. Okay. Kalau protein membran ni bercas negatif, yang ni pun luar dia bercas negatif. So, bila negatif sama negatif, dia akan menolak ke dia akan menarik? Mesti dia akan menarik kan? So, bila dia menarik, sebab itulah getah yang kita toreh tu dia tidak boleh bergumpal. Dia akan keluar dalam bentuk cecair. Sebab protein membran yang bercas negatif itu akan saling menolak. Okay. Tapi kenapa bila kita biar selama beberapa hari tiba-tiba dia akan beku? Ataupun macam mana daripada getah yang cair tu, penyudah getah nak jual, dia mesti dalam bentuk pepejal. Okay. So, di situlah pembekuan getah itu berlaku. Okay. Ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita tambahkan asid lemah iaitu asid etanoik. Ataupun kaedah kedua, kita biarkan dia selama beberapa hari. So, saya nak cerita dulu tentang kaedah pertama. Okay. Kaedah pertama tadi adalah kita masukkan asid. Kita tahu, contohlah asid etanoik. Asid bila mengayon dalam air mesti menghasilkan ion hidrogen. Okay. Ion hidrogen bercas positif. So, bila protein membran tadi ada cas negatif. Bila kita masukkan asid mengayon menghasilkan ion hidrogen. Ion hidrogen tu bercas positif. So, positif bertemu dengan negatif, dia akan jadi neutral. Bila dia dah jadi neutral, adakah dia akan menolak lagi antara satu sama lain? Tak. So, bila dia tak boleh menolak, dia akan berlanggar antara satu sama lain. So, bila dia berlanggar, protein membran yang dekat luar tu akan pecah. Sebab itulah pada gambar ni, awak akan tengok. Okey, awak akan tengok. Okey, ni. Awak akan tengok gambar protein membran dia pecah. Ibarat pagar lah. Bila pagar tu pecah, bila pagar tu pecah, apa yang berlaku pada zarah-zarah dalam protein membran tu? Confirm lah zarah dalam tu akan keluar dan berjumpa dengan zarah getah yang dekat dalam lagi satu tu dan dia akan bergumpal. Okey, so saya ulang balik. Kita ada dua zarah getah. Dalam ni ada zarah getah, kat luar ni zarah getah tu dilindungi oleh protein membran. Okay, bayangkan ada dua. Protein membran tu bercas negatif. So, bila negatif sama negatif, dia akan saling menolak. Okay. So, bila kita masukkan asid etanoik mengayon menghasilkan ion hidrogen. So, ion hidrogen akan meneutralkan protein membran yang bercas negatif tu. So, bila dia dah neutral, dia akan collide. Dia akan berlanggar antara satu sama lain sehingga protein membran tu pecah. So, bila protein membran tu pecah, zarah getah yang ada dekat dalam tadi boleh bergumpal dengan zarah getah yang lain. Di situlah pembekuan getah berlaku. Okey. Cara yang kedua adalah dengan membiarkan getah selama beberapa hari. Kemudian bakteria yang ada dalam udara akan menghasilkan asid sendiri, iaitu yang dinamakan sebagai asid laktik. Okay. So, bila asid laktik terhasil pada getah tu, so sama jugalah asid laktik akan mengayon menghasilkan ion hidrogen. So, ion hidrogen akan meneutralkan ion negatif pada protein membran. Lepas tu protein membran bila dah neutral, dia akan collide. Bila collide, dia akan bergumpal. Sama je konsep. Okay. So, dengan syarat untuk
getah tu membeku, dia mesti kita mesti masukkan asid. Ataupun kita biar sama 3 hari ke, bakteria akan menghasilkan sendiri asid laktik. Okey. So itu cara untuk membukukan dia. Macam mana nak elak dia daripada beku? So kita masukkan alkali. Okey, selalu kita guna weak alkali lah. Weak alkali. Okey, contoh macam amonium. Okey, kenapa guna yang weak? Kenapa tak guna yang strong? Kenapa tak guna strong acid macam acid hidroklorik tadi? Kenapa tak guna strong alkali? Kalau kita guna yang strong ni bersifat mengakis. So nanti dia akan terhakis lah kita punya getah tu. So kita gunakan yang weak. Okey, berbalik pada tadi. Kenapa kita nak bubuk alkali untuk mengelakkan dia bergumpal? Okey, tadi kita dah kata partikel getah tu tadi bercas negatif. So bila kita masukkan alkali, contohnya amonium hidroksida. Alkali amonium akan menghasilkan ion hidroksida. Hidroksida OH-. So bila dia dah memang bersifat, bila dia dah bercas negatif, kita masukkan alkali. Alkali pun akan menghasilkan ion hidroksida yang bercas negatif. So dia akan maintain dalam keadaan negatif. So bila negatif dia akan saling menolak lah. Dia tidak akan bergumpal.